بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur, banyak terima kasih ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ustaz Abdul Rahman sebagai pimpinan di dalam Al-Quranul Karim, semua pimpinan Ahlul Quran, guru-guru Al-Quran, dan semua yang berusaha untuk menjayakan penyebaran Al-Quran kepada masyarakat. Yang kita harap mudah-mudahan Al-Quran akan menyinari bumi tempat kita ni yang kita cintai dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala di mana sahaja kita berada. Saya minta maaf banyak-banyak. Saya faham katanya khetah ni 100 orang. Mari tahu saat ni katanya orang lebih kurang 200 orang lebih. Jadi saudara-saudari yang tak boleh khetah lagi tu, tunggu sebentar orang kita igasan boleh jadi sasa lagi, mari pakat bahagi baka kepada kita. Alhamdulillah. Saya tulis tajuk di dalam kertas ni, jasamu tetap dikenangi dan diberkati. Walaupun isi kandungnya yang diberi amanah kepada saya untuk berbicara dengan hadirin hadirat hubungnya dengan akhlak Ahlul Quran. Dan memang menjadi satu kenyataan dalam hidup kita pada hari ini. Masyarakat kita dan orang Islam kita semua ni kena berakhlak dengan akhlak Al-Quran. At-takhalluqu bi akhlaqil Quran. At-takhalluqu bi khuluqil Quran. Sebab Allah Subhanahu wa taala firman di dalam suratul Qalam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah mempunyai akhlak yang sangat mulia. Dan orang yang tanya Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Maka Aisyah pun jawab radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Quran. Adalah akhlak Rasulullah tu adalah Al-Quran. Apa sahaja yang diperintah oleh Allah Ta'ala, maka Nabi dapat patibat 100%. Gapo yang dilarang oleh Allah dalam Quran, Nabi pun boleh larang diri dia, tak buat, tak sentuh, tak masuk dekat 100%. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita sebagai umat dia yang mesti berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Tapi dalam ketah yang saya sedia kepada kita hari ini adalah nak titik berat tumpu kepada jasa kita sebagai guru yang mengajar Al-Quran, yang bertungkus lumus sungguh juhud kita belajar Quran, baca Quran, betul Quran. Lepas tu nak jadi betul cara baca kita dan cara mengajar kita.
Banyak sistem-sistem yang dikaji oleh dunia semasa pada hari ini, sama ada qiraati ataupun Qurani ataupun Iqra ataupun mana-mana corak yang dikatakan sebagai cara untuk nak cepat baca Quran, boleh Quran dan pandai untuk nak mengajar, nak taught Quran itu kepada orang lain. Bukan sahaja kepada budak. Qiraati, Iqra, Quran ni bukan sahaja kepada budak-budak. Bahkan kepada orang tua yang tak pandai baca Quran pun boleh belajar, boleh ngaji. Sebab hidup kita ni, kita kena masuk di dalam satu ayat. Itu satu hadis yang Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Hadis ni ada di dalam kertas di bawah sekali, iaitunya hadis Al-Bukhari 5027. Hadis daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi alhamdulillah kita semua ni menjadi ahlul Quran. Kita semua menjadi ahlullah. Maknanya kita kalau kecek banding mudah-mudah kerap keluardiaukan dengan Allah, dengan Rasul, dengan para sahabat, para tabi'in dan orang-orang soleh, salihah sampai ke akhir dunia. Kita berharap mudah-mudahan dengan Allah Ta'ala takdir kita menjadi salah seorang orang yang berusaha di dalam kampung halaman masing-masing, di tempat masing-masing adalah untuk nak cecu ataupun nak bangun Al-Quranul Karim, sama ada bacaannya, mengajarnya, sebarnya, menulisnya dan sebagainya. Bukan arti Quran ni hanya belajar lepas tu mengajar alih botol siapa boleh baca situ tak. Tetapi dalam Quran sebuah ni adalah matlamat dan tujuan dia adalah untuk nak jadi ummah tiap-tiap orang ni hidup dengan Quran. Maknanya jalan, makan, tidur, kerja, semua tu Quran duk jalan. Lambang katanya dalam hidup dia adalah Quran. Jangan jadi serupa dengan orang dua banding katanya, jangan jadi manusia hidup atas dunia serupa dengan mayat duk jalan. Arti mayat duk jalan, Quran tak ada dalam jiwa dia. Quran tak ada dalam tubuh badan dia. Sebab Nabi raya katanya, orang yang tidak ada Quran dalam tubuh, dalam hati dia, serupa dengan umur serupa dengan umur gobek. Serupa dengan umur nak rutuh. Nah, orang naik masuk dalam umur tu, orang pakai duk serius belakang, takut rutuh. Tu jalan tu umur gobek. Lah ni jarang dah kita nak tengok, kecuali umur-umur hak pasal rang, lama orang tak duduk, lama orang tak guna, maka dia nak rutuh. Kadang-kadang pergi tolak dengan tangan, dong rutuh lalu dah. Sebab itulah dalam hidup kita tiap-tiap orang Islam ni, jadilah kita ni sebagai tubuh badan banding supaya dengan umur yang kukuh. Makin kuat, makin umur banyak, makin mata. Nampak katanya kematangan bukan ketua tu dah. Tua tu cerak dah. Manusia kita kena kau sehari kau tua. Tapi mata Mekah kau lebih cerdik, lebih bijak, lebih pandai adalah melalui Al-Quran. Lebih tambahnya berkat dalam hidup. Hak ni kita nak. Sebab itulah alhamdulillah perhimpunan pada hari ini yang diusahakan oleh beberapa pihak, daripada Ustaz Zakaria sendiri, Ustaz Mir sendiri dan beberapa orang lagi. Nah, saya tak sebut nama di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala cucuri rahmat kepada kita dan balas dengan pahala yang lumayan kepada kita yang begitu banyak. Pas kita mari sini semua pada hari ini adalah hati bersih belaka. Orang hati bersih belaka ni cuci belaka. Insya-Allah orang yang duduk dengan Quran, hati dia bersih, tak ada deki, tak ada hasad, tak ada takabur, tak ada nak pelekeh ke orang. Ni orang hati Quran. Dah kita harap juga benda ni akan tersebar kau banyak kepada masyarakat kita. Jadi bangun kita, maju kita ni dengan Quran.
setelah Nabi SAW bina sahabat dia, bina generasi yukrek, berjayanya. Kalau kita tanya mudah-mudah ngapo Nabi guna, tak ada hak lain, guna Quran saja. Lepas tu ajaran Nabi, hadis-hadis Nabi, tu pun keracat-keracat Nabi royak kepada setengah orang, tapi boleh jadi ramai lagi orang tak dengar. Tapi Quran ni alhamdulillah, orang yang terima daripada mulut Nabi, alhamdulillah, terima daripada mulut Nabi doi terong. Nabi baca, pok-pok dia turuk. Ha tu. Jarang nak dapat daripada sejarah Nabi, rakyat katanya Nabi baca Quran hanya kepada seorang. Jarang. Tapi Nabi baca kepada ramai-ramai. Lepas tu bolehnya sahabat Quran ni daripada semaya Nabi. Sebab Nabi semaya ni Nabi baca. Sahabat hadut semaya alik belakang walaupun masa tu tak ada pakai mikrofon. Tapi dengan sebab tang taifang, dengar teliti molek tu adalah terima daripada mulut Nabi. Sehingga Ummu Hani ni anak kepada Abu Talib radhiyallahu anha. Abu Talib tak masuk Islam, tapi anak-anak dia masuk Islam. Ummu Hani ni iaitunya kakak tino Ali bin Abi Talib. Ya royak katanya, aku dengar, aku ambil surah Qaf wal Quranil Majid daripada mimbar Nabi, dengan sebab umuh dia ni duk berepek dalam masjid Nabi. Apabila Nabi berkhutbah, dia dah dengar dijokel umuh dia sampai ke dia ingat mulut. Tengok. Nabi duk baca dalam khutbah, ulai, baca dalam semaya, umuh dia duk berepek dengan masjid Nabi. Ni nak ayat katanya jiwa dia, walaupun Nabi tak ada baca depan sama depan, tapi dia duk dengar. Alhamdulillah, sampai ke jeliga masuk Quran tu dalam hati dia. Dia boleh royak katanya dia terima daripada mulut Nabi sendiri. Apatah lagi sahabiat. Orang di zaman Nabi boleh katakan ramanya orang ngapa Quran. Lepas tu cuba kita tengok yon semula Quran yang tak ada duk depan. Tak ada Quran duk depan. Kita hari ni alhamdulillah mushaf yang ada di depan kita, boleh kita ulai, boleh kita baca. Bukan saja hak pasal kertas, pasal elektronik pun belana. Pasal elektronik, iaitunya buka dalam WhatsApp mengerti kita, nanti tekan. Nanti ganyih, nak muka mana, nak surah mana, ayat mana. Alhamdulillah, boleh kita baca, boleh kita teliti. Makna-makna diterjemuh ke beberapa bahasa. Ikut kita nak bahasa apa, ada belaka Quran diterjemuh. Sehingga bahasa Israel sendiri pun orang terjemuh. Orang Jiu sendiri dah. Saya tengok dalam berita ni, orang Jiu hak pandai bahasa Arab, dia cuba terjemuh Al-Quran ke bahasa Jiu dia. Wallahu alam dia masuk Islam ke tak masuk Islam. Lepas tu orang hak pandai, orang Islam hak pandai bahasa Yahudi, bahasa Hebrew. Kita tengok betul ke tak betul. Didapati dia terjemuh betul dengan apa yang diterjemuh oleh bahasa-bahasa lain. Ni nak ayat katanya Al-Quranul Karim, yang Allah Subhanahu wa taala hatta ataupun beri kepada Nabi. Lepas tu Nabi tulis sapa kepada sahabat, sapa ke kita hari ni pun masih lagi orang duduk kekalkan sanad dia. Sanad Al-Quran, iaitunya daripada Nabi, mulut Nabi, sahabat, tabi'in. Sapa ke kita hari ni, alhamdulillah, siapa boleh ngaji daripada tarik dia, nama, suk di nama kita. Situ. Kalaulah kita nak sungguh, adanya tarik yang dikatakan sebagai sapa Quran daripada mulut Nabi, sapa ke kita. Kita pun boleh sapa juga kepada anak-anak murid kita. Kita harap ni mudah-mudahan dengan Quran ni umat Islam kita akan maju. Umat Islam kita akan bangun. Kalaulah kita nak pergi bakit semangat, minta maaf dah, dengan apa ni, tanah air, dengan kumpulan bakar tok nenek, kemungkinan kita bakit semangat sebentar ya. Bakit semangat taning misal kata. Bakit semangat tok nenek, tok nik tu, kau tok ku tu, boleh jadi sebentar ya.
Dia baca dalam sejarah, go ni nak jadi anak murid, jadi orang agama ni pakak naik, pakak belakang. Boleh jadi sebentar. Tapi bakit semangat kita dengan Quran seluruh dunia. Orang pakak terima belakang. Sebab tak ada orang Islam yang menetek Quran. Tak ada orang Islam yang benci kepada Quran. Sehingga setengah-setengah kita tengok dalam YouTube kan. Orang tok Quran nak we kucing lakah. Masya-Allah, kucing tak lakah. Biasa tengok lakah kan? Kalau ku surat lain, ya tak pak kucing lakah puan. Ambil upaya tak kau tu nikuh kau ni lakah. Surat biasa. Tapi Quran masya-Allah kucing sekor tu lo tu juga. Ambil Quran tak tengah, wi kucing lakah. Tak lakah. Masya-Allah. Ayat katanya, sampai kau menate tahu katanya, ni adalah kalamullah al-mu'jiz yang Allah Ta'ala beri kepada manusia nak jadi hati bersih, nak jadi molek kehidupan manusia. Siapa kau menate tak berani nak lakukan. Apatah lagi manusia yang hina kepada Quran, manusia yang tak ambil padu dengan Quran, tak sengaji Quran, benci kepada Quran, hidup seumur hidup tak pandai baca Quran. Siapa kau mati pun turun kubur nak dirayak macam mana kepada Allah Ta'ala sikit lagi. Ya Allah, aku minta maaf ngamu, aku tak pandai baca Quran. Lepas tu cerak ni yang kena tanya manusia tu. Aku yang umur kepada mu 60-70 tahun duduk perabi ikut mana. Alhamdulillah, sebab itulah kita kena berasa suka hati. Syukur kepada Allah Ta'ala yang Allah beri umur kepada kita. Nana orang yang mari pada hari ni orang boleh baca Quran belakang. Pakak jadi guru Quran belakang. Pakak sebar Quran belakang. So kurang-kurangnya kita sebar kepada anak murid kita. Ayat itunya pelajar anak-anak kita. Itulah anak murid yang kita mesti sapa daripada lidah kita kepada hati anak-anak kita. So kurang-kurang kalaulah kita tak buka Sathaban qiraati ko, Iqra ko, Qurani ko, ikutlah. Siapa-siapa tak ada sekolah, sama ada sekolah kecil, sekolah besar, jadilah sekolah di dalam rumah tangga kita. Jadilah sekurang-kurangnya anak kita semua dididik daripada ibu dan bapa yang berkeahlian Al-Quran. Ibu dan bapa yang nak kepada Quran. Rumah tangga bunyi suara Quran. Ibu baca Quran, bapa baca Quran, anak-anak baca Quran. Apatah lagi kalau sekiranya ibu bapa menjadi contoh hafal Al-Quran. Kita naknya kalau boleh semua Quran, sebuah Quran jadi ngapa belaka. Tapi tak mungkin sama sekali semua tiap-tiap keluarga orang Islam kita seluruh pakak ngapa belaka. Apa ingat Quran belaka. Kalau lah boleh jadi lagu tu boleh kita bantu perawat. Taning kita ni semua orang ngapa Quran, tapi tak mungkin. Tak mungkin sama sekali. Kena adanya sikit sebanyak orang tu ingat surah tu, orang ni ingat surah ni. Orang ni ingat setengah Quran, orang ni ingat 10 juz, orang ni ingat 5 juz. Lepas tapi kita naknya walaupun kita tak ngapa Quran sebuah, tapi Quran tu sentiasa duduk sekali dengan kita. Kita pandai dah baca. Naik dah tangga dia. Saya nak tak tangga deh. Tangga. Nanti cuba kita tengok katanya kita duduk di tangga mana. Saya sendiri pun boleh jadi tak naik lagi tangga. Duduk ke atas footbar, duduk atas seming apa? Kaki 5 gitu. Saya faham katanya saya duduk sekadar tu. Kita semua ni adalah orang yang tinggi, orang yang mulia, orang yang boleh sapa ajaran Quran kepada orang ramai. Sebab tu hadirin hadirat, ya terima kasih, yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita semua ni berjasa belaka dengan Quran. Kita semua ni adalah orang yang menjadi ahli untuk menyebarkan kebaikan yang ada di dalam Quran kepada orang. Memang orang dan nak kepada orang dia kena ada modal dia.
Kecek mudah-mudah kan? Kita nak sebar Quran, nak ngajar Quran, nak Quran, kita kena ada dulu Quran dalam dada kita, dalam dia panggil pala moda. Pala moda ni lah yang kita nak pergi menego. Tu banding tu. Wak mudah-mudah katanya Quran dan kita nak royak kepada orang, nak ngajar, kita dahulu kena baca, kena berilmu, kena beramal, kena berakhlak, kena bertakwa kepada Allah. Tu barulah insya-Allah bila kita mengajar, kita royak, kita sebar, dia akan timbulnya keberkatan daripada hati cuci, mulut bersih, kelakuan pun molek, semua gerak-geri kita menunjuk katanya kita adalah orang yang cuci, orang bersih. Nak ngajar anak-anak murid kita, ngajar anak-anak kita. Apatah lagi bila kita tengok sekolah-sekolah, pondok-pondok, kalau pondok tu hingga sikit dia pasang budak-budak kena duduk dalam pondok. Tapi kalau kita tengok sekolah-sekolah lah ni, bila pelajar-pelajar tu habis partner ke, habis mohok, setengah-setengah pelajar habis mohok dah baca Quran tela lagi, baca tak kena lagi. Saya test anak murid saya hari Senin baru ni, baca ikutlah surah mana-mana, baca. Ya baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fajr. Saya tak baca semula. Idza jaa nasrullahi wal fajr. Saya telinga tak kena ke? Baca semula. Ambil terasap. Baca. Dengan terasa. Idza jaa nasrullahi wal fajr wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Saya buka cai. Pelajar saya baca Quran, umur lah ni 20 lebih dah. Baca Quran, idza jaa tak kena. Sebab baca kan? Kita boleh tahu dah. Saya ulang 2 kali sini. Idza jaa nasrullahi wal fajr. Dia baca lagu tu. Maknanya dia ngaji Quran, dia kecil sampai ke ni, walaupun dia baca dalam semaya pun tak kena. Sebab apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Fatah. Dia pergi baca wal fajr. Tengok. Hal ni boleh jadi silap cara dia ngaji ataupun dia ingat lagu tu sampai ingat mulut. Ya Quran ni kalau dia kita ngapa, kita duk ulang ada silap, maka kita duk ulang hak silap tu dia kelak mulut. Inilah perlu kepada kita talaqi. Perlu kepada kita tasmi'. Gapo? Kita terima daripada mulut guru dan kita memperdengarkan bacaan kita kepada guru yang tolong betul kita. Kalaulah kita baca tak betul, tak kena, sekurang-kurangnya tak. Kalaulah tak ada orang tolong nak betul kepada kita, kita boleh jadi qari. Orang-orang hak sorok-sorok sedap, kita dengar dalam tape dia. Dengar. Oh, lagu ni boleh jadi kita baca tak kena. Kita baca turut dia tu kena. Sebab galiknya qari ni orang Arab. Alhamdulillah dia baca betul, dia baca kena. Tu kurang-kurang. Lepas tu hak lebih molek laginya, bila kita ngapa dah Quran, ingat dah Quran, ataupun kita tak ngapa Quran, tapi kita nak betul baca Quran, maka kita carilah guru-guru yang mursyid. Guru yang betul-betul dia fasih baca Quran. Dia tolong betul kepada kita walaupun makan masa beberapa ketika, beberapa hari, setengah-setengah hari. Minta saya misal mudah-mudahan saya dengan Ustaz Amir, saya nak betul Quran, minta masa dengan Ustaz Amir. Ustaz Amir boleh setengah jaz hari saya nak baca, boleh tak? Kalau dia Ustaz Amir terima, alhamdulillah. Baca. Kita pun baca, nampak katanya tak kena, dia tolong betul. Sampai sebuah Quran. Lagu itulah kita ngaji Quran untuk nak jadi sempurnanya baca apatah lagi tangga kita nak naik lagi lebih daripada baca saja, iaitu kena
kena faham makna. Kena faham makna. Saya kadang-kadang saya berasa nak katuk rahsia. Tapi kadang-kadang bos tersebut ni berasa katanya belah lah. Bukan satu kebanggaan dak. Saya azal lama dah dalam hidup saya. Bila saya nak baca makna Quran habis buah. Saya buat sungguh. Kalau dah baca ni. Saya baca pimpinan Ar-Rahman. Sebuah. Baca ayat, baca terjemuh. Serta dengan nota alik bawah. Sebuah Quran saya baca habis. Sebab lama dah kita dah azal sejak daripada duk ngaji kelas sanawi lagi. Tengok orang-orang Kristian, saya saing kadang-kadang dengan orang Kristian di negara. Orang missionary, iaitu pendakwah. Orang nak nak dakwah dalam agama Kristian. Dia royak katanya dia baca Quran semua. Orang Kristian tu saya dah ingat namanya Mr. David. Orang daripada New Zealand. Dia royak katanya Quran sebuah dia baca habis makna. Dia baca Injil depan saya dengan bahasa Jawi. Injil buka apa? Dia baca bahasa Jawi. Dia kata aku boleh hurai dengan bahasamu. Quran aku baca dah. Aku reti gapo ada dalam Quran. Kita berasa katanya dia orang Kristian yang nak mari sebar agama Kristian kepada orang Islam ni, dia reti Quran. Kita masya-Allah kita tak reti. Saya ambil peluang tekah pergi ngaji luar negeri, baca sikit-sikit, baca sekadar terjemuh sikit, baca. Tapi alhamdulillah bulan puasa baru ni kita buat sungguh. Saya ambil terasam tiap-tiap ayat saya baca. Mula daripada Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas. Baca tiap-tiap hari saya kepada Quran 3 juz sehari. 3 juz semua kepada Quran 3 juz. Tak pergi mana. Ada. Duduk tepi sungai, sepi sungai Caru. Kita duduk sore tak ada orang. Pagi-pagi lepas dah semaya subuh, kita pergi duduk sore ambil Quran baca. Baca saya, terjemuh saya. Baca saya, terjemuh saya. Makan masa masya-Allah lama. Saya katuk Quran. Saya menangis. Katuk Quran Pak, akhir surah minal jinnati wan nas. Menangis sore. Ya Allah, aku tak pandai Quran. Isi kandungnya dalam Quran aku tak boleh nak pergi faham semua, tapi sekadar aku baca hak orang buat dah. Hak orang tulis dah. Aku baca kepada diri aku sendiri nak tahu katanya dalam Quran ni ada gapo kata. Pas cuba kita tengok, cuba kita perhati umat Islam di tempat kita banyak mana. Saya yakin tiap-tiap orang umum Islam ni adanya Quran sebuah. Sekurang-kurang. Bahkan kadang-kadang Quran lebih banyak daripada semacik dalam umum. Kita terang pergi bilik dah. Pergi bilik Quran ada dalam umum kita. Saya tak berasa kata kalau umum kita ada 5 orang, Quran boleh ada 10 hotel. Banyak Quran. Quran kecil, Quran besar, hak orang lagi. Hak kita beli sendiri kata. Sungguh katanya Quran banyak pun tak ada gapo. Tapi naknya we baca Quran. Tiap-tiap hari kita kena duduk dengan Quran, baca Quran. Inilah. Tiap-tiap orang kena faham makna Quran. Terutama sekali, ni senap senun, we pandai bahasa Arab. Sebab bahasa Arab tu anak koci supaya kita mudah ngapa, mudah faham, mudah reti. Kalau orang tak ada asah bahasa Arab tu agaknya susah sikit. Sungguh katanya kena ngapa, kena baca, kena ingat tapi dia tak tahu kaedah macam mana nak ngapa ataupun macam mana dia nak jadi mudah faham gambar. Sebab tu Tok Email kadang-kadang ada baca dalam semaya ayat-ayat hak pasal laknat dia pergi hubung jadi hak molek, jadi kok rahmat. Kita dengar tak kena ni lagu ni. Tegur dia. Tu. Kadang-kadang baca watini wazaitun su'didi wal asri. Ni selaris ni dah. Illal ladzina amanu wa amilus solihat
Wa tawasau bil haqqi wa siap. Kau ano? Baca watin su'li wal asri. Ni biasa-biasa. Tu Imam Mekah lagi. Saya nak ayat dia kemarin. Pagi kemarin hari Jumaat, tu Imam Mekah semaya subuh. Baca tak kena. Ulai 2-3 kali. Yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Ni ayat ni. Sekarang lagi tu Imam Mekah lagi. Ada lagi cocek kena ulai. Orang tegar dah kena dia pergi baca. Suk sekali, dia berhenti sekejap pun dia lakah. Ni tengok. Apa tah lagi kita orang yang duduk dengan Quran sokmo alhamdulillah molek. Silap salah benda biasa. Tapi jangan hanya kita berhenti duduk dibaca saja dengan kita tak tahu makna. Tinggi pada tahu makna, iaitunya kita kena berilmu dengan ilmu Quran. Maknanya kena tahu, kena ngaji tafsirnya, huraiannya, walaupun tak ada dalam sangat tafsir yang kita belajar. Tapi kita tahu katanya, oh ayat ni lagu ni, ayat ni lagu ni. Ini sekurang-kurang. Apa tak lagi kalau sekiranya kita ada peluang boleh kita ngaji banyak, boleh kaji banyak, boleh baca banyak. Dan memang sekarang ni banyak buku-buku yang ditulis dalam huraian Quran. Sama ada bahasa Melayu, bahasa Sia, bahasa lain-lain pun banyak orang tulis. Hak banyak sekali dalam bahasa Arab. Ini perlu kepada kita guru-guru Quran, ahli Quran ni, kalau boleh mengajilah bahasa Arab supaya kita lebih meresap, lebih seru dalam hati kita apabila kita baca Quran. Tak siapa matlamat dan tujuan dah saya berani sebut. Orang dia tak pandai, tak tahu makna Quran walaupun dia ngapa. Tapi apabila dia dengar dalam semaya ni dia tak sapa. Dia tak sapa, dia tak mai lekseng. Bila kita pandai bahasa Arab serta dengan kita faham Quran tu sendiri, hak tu dah kita dengar tu email yang mengisok, dia teriak. Orang hak dengar Quran, orang baca Quran sendiri dalam semaya tahajud ke, semaya sunat dia ataupun dia dengar daripada tu email baca, dia rasa seduk. Minta maaf ni, saya nak minta maaf banyak-banyak. Budak-budak hak ngapa Quran, hak duk semaya tarawih tu dengan sebab dia tak ada bahasa Arab. Nya baca gerang Allahu akbar qama. Itu apa? Surah rakaat. Sami Allahu liman hamidah. Mari rakaat yang kedua gerang Allahu akbar rakaat. Tak tahu dah katanya ayat azab ke ayat syurga ke neraka ke bala ke gapo. Aku nanti baca semata. Lepas tu baca cepat. Baca nak pergi habis. Kalau baca slow nanti tengok kamar masjid ayat Malaysia tukar email lama. Baca cepat sikit. Hak tu dah setengah-setengah masjid walaupun ngapa, walaupun baca Quran sejuh dah tu. Orang ramai tu dia tak say sangat pasal panjang. Sebab tu setengah-setengah orang duk tengok-tengok semaya tengok je. Bila-bila duk tengok semaya tengok je. Tambah weh. Rakaat ni. Jelai lidah bila-bila tengok. Jebeh. Oh. Ha tu. Kalau hak mana cepat oh fasih tunggu. Tik ni mulai. Ha tu. Kita nak bukan nak hak tu dak. Bukan nak pasang baca Quran cepat ngah tak tahu makna, ngah pasang gistri tak ada kira katanya ayat azab ke rahmat ke gapo pakak gistri. Ha ni tak boleh. Kita naknya faham Quran. Bila kita faham Quran, insya-Allah saya yakin orang tu akan berubah sendiri dalam hidup. Serta dengan Allah Taala buka hidayah, taufik kepada dia, dia akan menjadi rajulun salihatun wa muslimatun salihah. Rajulun salihun. Rajulun salihun wa muslimatun salihatun. Insya-Allah. Hak ni hak kita nak. Lelaki yang soleh, muslimah yang salihah. Apabila kita jadi macam ni dah, katanya kita berakhlak dengan akhlak Quran. Saya misal saat ni,
Royak mudah-mudah yang saat ni tekah muqaddimah. Katanya kita bila kita berakhlak dengan Quran, insya-Allah dalam hati kita tiap-tiap orang ni tak ada berdeki. Tak ada berdeki. Jangan ada walaupun sikit pun sifat berdeki, takabur, pelekeh kat orang, hina kat orang, kecek menyapung, buat dosa besar. Tak ada. Sebab orang tu yang duduk dengan Quran. Lepas tu pun marah. Orang yang duduk gelomok dengan Quran tapi duduk pergi buat benda yang menyalahi dengan Quran. Tuhan marah benar. Kita misal dengan satu hadis yang bermaksud. Maksud dalam satu hadis, Nabi rakyat katanya, dilepas masuk seseorang tu dalam api neraka. Wa'iyyazubillah. Duduk dalam api neraka, tiba-tiba duduk kena bakar tu, orang yang duduk dalam neraka kenal dia ni. Pakak mari belakang. Tanya, kenapa demo kena masuk neraka? Ni kita baca hadis-hadis lagu ni berasa gobar diri kita sendiri. Kenapa kamu masuk dalam neraka? Dak kamu dulu masa duduk atas dunia duk suruh orang buat baik, duk lari orang buat jahat. Dia tu pun jawab, "Ya. Aku suruh orang buat baik. Aku baca Quran, aku ngajar agama, royak tu royak ni, tapi aku tak ada buat. Aku lari orang buat jahat, tapi aku sendiri duk buat jahat." Ha ni tengok. Ni ayah panggil suan tang. Suruh kau ning, tapi tuai sendiri duk lawan. Ni lah bukan ahli Quran orang tu. Orang tu bukan ahli Quran, bukan ahli agama. Kalau sekiranya dia masih lagi duk buat dosa besar dengan tak taubat, ataupun masih lagi duk berterusan dalam dosa sedangkan dia tahu. Ya, tak apa. Terima kasih. Sedangkan dia tahu katanya hak hakikatnya sebenar macam mana. Hak ni kita bosan ni. Ngaji Quran, reti Quran dah, sebar Quran kepada orang. Tapi kita sendiri minta maaf ni, duduk tak pakar. Duduk dah tahu gapo. Tak ada amal dengan isi Quran. Tak ada berakhlak dengan akhlak Quran. Ha tu. Tapi bodok depan orang co juga. Ambil Quran kucuk, royak kepada orang katanya dia ni ngapa Quran, ingat Quran, gotu Quran, gani Quran. Tapi hakikat yang sebenar dia adalah cemar hati. Cemarnya akhlak dia, rusaknya kedudukan kehidupan dia. Hak ni kita tak sih. Sebab tu kita kena berakhlak dengan Quran dan kita kena ingat jasa yang kita bui kepada diri kita sendiri. Kita buat jasa dia panggil. Sang kuna pap untuk diri kita sendiri dan jangan lupa Quran ni kita kena sebar kepada orang. Hak ni hak penting. Sebab jasa kita insya-Allah tidak akan disia-siakan. Kalau sekiranya benar-benar sungguh kita menjadi ahli Quran, kita berasa tak boleh duduk kalau kita tak sebar Quran. Kita berasa tak kena kalau kita pandai ada ilmu Quran, kita tak ada anak murid. Kurang-kurangnya anak murid seorang tak apa dah. Cokok-cokok seorang dia, high thought daripada kita, kepada dia, dia boleh sebar pula Quran kepada orang. Alhamdulillah. Cuba tengok sepitah lalu dah, saya tak si panjang masa sangat sebab program selepas daripada ni ada lagi untuk Ustaz Zakaria, Ustaz Mei dan banyak lagi program. Cuba kita tengok dalam kertas dah, tak si jadi rugi ni. Jangan ambil saja ngatak baca, cuba baca turut saja, tak apa, tak ada kena baca mulut ni. Nah, saya baca pokok kita pakat ikuti. Saya tulis bismillahirrahmanirrahim. Jasamu tetap dikenangi dan diberkati. Lepas pada bismillah, alhamdulillah, saya tulis dah jasa orang yang beriman dan beramal soleh tetap dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pahala dan balasan syurga. Ini hak umum lah. Nah, tiap-tiap orang beriman lagu tu lah. Dikenangi di sisi orang ramai dengan ingatan dan sebutan terus menerus dari masa ke semasa. Gitu orang dia ada jasa. Orang pakai duk sebut semua. Allah Taala tu nilai cerak dah. Duk dalam buk belakang dah. Ia akan bertambah keberkatan sebab apa tu? Hasil dari niat yang ikhlas. Tu kita duk nak.
Hasil daripada niat yang ikhlas dan hati yang bersih dalam menjalaninya sampai ke akhir hayat. Inilah yang kita nak dah. Jadi bersih hati kita, niat pun niat molek bismillah kita tu jadi betul lalu dah. Niat molek sampai ke kita hembuh nafas terakhir pun insya-Allah Tuhan tanda kita sebagai orang yang bahagia dunia sampai ke akhirat kita boleh masuk syurga. Apatah lagi jika usaha murni itu ialah usaha belajar dan menyebar Al-Quranul Karim. Nak jadi masuk tajuk lalu dah. Kepada siapa tu? Kepada orang ramai dengan tidak mengenali penat letih. Jangan mengepek dah. Kita dengan Quran ni jangan mengepek. Oh aku malah. Oh letih weh. Lepas tu ngajar-ngajar Quran nampak budak pasal benok-benok, malah-malah, jangan duk nyupoh ke dia. Jangan duk supoh. Tu. Kita ingat molek ni. Kalau orang-orang zaman dulu dak mama. Orang zaman-zaman dulu dia patai mulut. Dia tak kata ke anak dia, minta maaf dah. Dia tak kata menata beruk, menata henying, menata bengong, dia tak kata. Orang zaman dulu dia patai anak dia dah. Anak tak reti ke apa ke. Pasal budak tua ni. Dia jokah. Tua ni anak kita ni. Nak marah habis cakap dah tu. Dia kata tua. Tua ni molek kan. Dia nak kata kau tak molek tapi dia sebut kau molek. Serta dengan dia ngepek sikit-sikit, dia tak sebut perkataan pasal gila, babi, hanying, beruk, bengong, tak reti, tu tak sih. Kita orang Quran belakang ni ingat molek. Lidah kita duk klik ni. Duk kredit dengan Quran dengan kita duk baca surah tu surah ni. Jangan guna lidah ni untuk nak pergi supoh anak kita, anak murid kita. Sebab takut jadi sungguh. Tu gitu dah. Nak. Kena pakak-pakak pantai lagi. Apa lagi? Kerana Al-Quran adalah semulia-mulia kalamullah yang maha agung. Dibaca dan diulangi di dalam solat. Dalam solat dan di luarnya. Alhamdulillah dah. Orang banyak baca Quran dalam semaya, ada di dalam satu hadis. Orang tanya Nabi, semaya macam mana? Hak molek sekali. Nabi katanya, tulul qiyam. Tulul qiyam maknanya orang berdiri lama. Maknanya baca Quran banyak. Tu tak. Apa lagi? Pembaca dan penuntutnya. Penuntut maknanya orang ngaji lah. Tidak pernah jemu dan cemuh. Tak ada orang hati bersih, cinta kepada Quran. Kau baca Quran, kau berasa sedap. Berasa rindu kepada Quran. Tak masa molek. Untuk kita nak baca sehari-hari. Para ulama tidak pernah merasa kenyang dari menimba faedah dan pengajaran darinya, dari Al-Quran. Ia akan memandu pengikutnya ke syurga. Ni dah ni. Saqahu ilal jannah. Quran lah akan bimbing kita pergi ke syurga dan menolak penentangnya ke lubuk neraka. Ni hak cerak-cerak dah. Orang tak say kepada Quran, orang hak beci, orang nampak hina kepada Quran, terutamanya orang-orang kafir duk bakar masjid, duk bakar Quran, ambil Quran bubuh dalam lubang jamai. Tu belakang ni. Ni orang kafir kita minta Allah Taala laknat dia. Sebab tu nak masuk di dalam neraka sikit lagi dah. Puak-puak hak jadi pengikut orang-orang zalim, dia katakan wal'anhum la'nan kabira. Tu. Laknatlah mereka itu sebagai laknat yang sangat besar ni. Bukan orang biasa kata ni, orang hak jadi pengikut, jadi luknong orang zalim, ketua-ketua, puak-puak hak pasal deraka kepada Allah, benetek Islam, benetek agama Islam. Yalah dah. Puak-puak dia sendiri minta dengan Allah, ya Allah laknatlah puak ni. Naj'alhuma tahta aqdamina. Gitu. Kami akan jijok dalam neraka sikit lagi, duduk bawah kaki. Sebab apa? Sebab ketua-ketua kami adalah orang-orang zalim. Ni puak-puak kafir tu nah. Bertuahlah orang yang diberi taufik hidup bersamanya sampai ke liang lahad. Liang lahat ni maknanya kubur. Kita nak duduk sampai ke duduk dalam kubur ni dengan Quran. Sebab tu sampai ke Nabi ayat dia dalam hadis 30 ayat di dalam Quran
Siapa yang selalu bacanya, dia akan selamat daripada azab kubur. Surah ke apa? Surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Baca sokmo. Nah, kalau boleh surah ni kita ingat belaka. Surah Yasin kita ingat belaka. Nak orang. Nak tak ada orang ahli Quran baca Yasin kena duk tengok Quran lagi, tak ada. Nah, baca surah Tabarak duk tengok surat lagi. Kita kena ingat belaka. Lepas tu usaha ngapa jadi banyak. Serta jasanya dikenali oleh orang ramai sampai ia dimasuk ke dalam syurga. Berapa minit ke semua? 5. Alhamdulillah. 5 minit ke dah? Kena 2 nanti baca. Dah 5 minit. Al-Quran diwahyukan kepada baginda Rasulullah SAW supaya membaca dan menyampai ajarannya kepada umat ini. Setiap orang diperintah supaya berusaha menegaknya di muka bumi dalam semua bentuk. Ni sama ada secara peribadi maupun jama'i. Ni hak pasal peribadi anak orang, tiap-tiap orang. Ni hak jama'i ni, tengok ramai-ramai ni mari sini. Bilik ni dia teluhnya 250 orang. Kalau kita bilik ni lebih ni. Sebab orang duduk di belakang lagi hak tak ada khisi. Nah, tua yun pun ada. Tuanang ada khisi lagi luar-luar depan ni. Kalau dia boleh siapa nak mari duduk. Tapi nak ayat katanya ni secara jama'i yang kita buat. Apatah lagi jika usaha yang berkat ini dijalani secara berterusan. Tu we ada sokmo. We ada sokmo. Bukan sini saja dak. Tempat mana-mana pun jadi banyak. Nah, orang pesaing sokong dengan Quran dan meluas dari masa ke semasa sehingga dapat mengeluarkan generasi Al-Quran yang berilmu. Ini saya duk ayat dah saat ni. Berilmu, berimeh, beramal, berakhlak, bertakwa dan diredai Allah di dunia ini sampai ke akhirat. Siapa sahaja yang berusaha menyebar Al-Quran dalam mana-mana bentuk, sama ada belajar, mengajar, mencetak. Mencetak ni maknanya PIM. Nak cetak Quran, mengada daurah. Ni kita jalan ni hari perjumpaan kita ada belakang ni. Setelah lagi nak bagi kelompok kelum tu kelum ni, alhamdulillah mengadakan daurah, samina, musabaqah, memperdengar bacaannya, mengkaji dan menggali isinya untuk diambil faedah darinya, maka semuanya akan dibalas ganjaran mengikut niat masing-masing. Siapa niat molek? Molek. Orang niat tak molek, saya nak minta hari ni dah niat molek ni. Jangan nak minta maaf. Jangan nak kepada syahadah saja. Jangan nak katanya kawan ada demo tak boleh kira ni kawan tulis sekeru lain, demo tulis sekeru lain. Ya ada kat setengah-setengah orang. Mung baca supaya kami sorok apa kami lekat pagar. Ada nak banding aku. Ya ada kat setengah-setengah orang walaupun dia tak sebut, tapi dalam hati ni duk ada syaitan ni, masya-Allah, dia mari duk gelak, mari duduk akak. Nah, sebab tu setengah-setengah orang dia perasa katanya dia ni lebih. Dia berasa katanya demo sara mana duduk dengan Quran baru 2 hari, kawan duduk mari 10 tahun, 15 tahun, kawan reti banyak, tak sabar dengan aku. Begitu. Ni jangan sama sekali. Jangan kecek. Telatah tobek, telitah dalam hati pun astagfirullah, astagfirullah. Minta jauh daripada syaitan-syaitan mari nak ganggu. Apa yang lebih dari itu ialah usaha untuk mempusakakan Al-Quran kepada keluarga. Ni dah ni. Kita bukan wisaka harta benda saja kepada anak kita, keluarga kita, tapi nak mempusakakan Al-Quran kepada keluarga dan orang ramai supaya dapat menghayatinya sampai ke akhir dunia. Nah, itulah tujuannya yang sebenar Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jasa ahlul Quran, jasa ahli Quran sahaja yang tetap dikenangi dan diberkati serta disebut-sebut oleh generasi belakang. Alhamdulillah. Dah orang pakai sebut belakang ni. Kita kalaulah kita berjasa sungguh, anak cucu cicit kita sikit lagi pakai sebut nama. Oh, aku ngaji Quran dengan datuk tu. Aku ngaji Quran dengan mama tu. Kadang-kadang setengah-setengah anak dia bangga. Bangga dengan mak dia, pak dia. Orang tanya, mau ngaji Quran mana? Mak aku aja. Allahu Akbar. Inilah orang-orang ulama-ulama dia menulis tak? Minta maaf ni saya set cerita sikit.
Orang jatuh dia kena pilih orang tino hak boleh jadi guru Quran kepada anak. Orang-orang hak tak bining lagi tu. Kena pilih orang tino yang boleh ngajar Quran kepada anak. Oh, kadang-kadang dia tak ada nak ngajar Quran. Bismillah. Dia tak ada nak ngajar Quran kepada anak. Mak nak ngajar. Inilah sebaik-baik ibu yang mewarisi saka Quran kepada anak. Ibu lagu ni dah ni duduk dalam kubur, anak duk baca tiap-tiap huruf akan sapanya pahala kepada mak. Allah, ni Quran besar eh. Sebab tu kita baca Quran semua ni pandang ni daripada guru kita belakang. Duk ngajar. Walaupun dia baca kena tak kena dia duk ngajar kita, tapi kita mari betul. Nak ayat katanya guru kita ni daripada hak ngajar alih botol, ngajar alih tak ada titik. Masa saya ngaji budak-budak dulu kena ngaji lagu tu. Kaedah Baghdadiyah tu, surat kader Melayu kita panggil. Alih tak ada titik, bawah satu titik, tak atas dua titik. Sebab apa? Tok guru yang nak wing apa, nak wing ngaji mudah. Alih datang, alih bawah, alih dapat u a i u. Ha tu ngaji so. Lepas tu barulah lepas pada tu habis surat kader, surat kecil tu naik surat besar panggil. Nah, habis itu saya baca lagi lah. Jasa ahli Quran sahaja yang tetap dikenangi dan diberkati serta disebut-sebut oleh generasi belakang. Apatah lagi keistimewaan Al-Quran disebut di dalam beberapa ayat Al-Quran dan Al-Hadis seperti apa ni? Ni ahli Quran ni berada dalam nur hidayah pertunjuk ke syurga. Berdamping dengan Allah, diselamatkan dari goda dan hasut dan tipu syaitan, jin dan manusia. Lepas tu tetap di dalam rahmat dan pahala yang tidak terbilang. Muka berseri-seri dengan nur cahaya lebih dari cahaya matahari di dunia. Allahu Akbar. Ni orang ahli Quran belakang ni sikit lagi dikenali di akhirat cerah. Nah, sebab tu kita tengok di dalam surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Masya-Allah. Ayat ni jalan ni masuk time nadhirah. Muka pada hari tu nadhirah. Nadhirah makna apa? Berseri-seri, cerah. Boleh tengok siapa tu? Ila rabbiha nazirah. Boleh tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya tak panjang dah. Ingin baca dua hadis alif bawah suk sekali. Sebab tak ada terjemah Quran pun tak ada terjemah. Saya buat hari dua ayat Quran dan dua hadis. Hadis daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ni hadis ni duduk dalam Al-Bukhari Kitab Fadailil Quran 5027. Sebaik-baik kamu adalah orang yang ngaji Quran dan orang yang mengajar Quran. Lepas tu hadis yang kedua dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'mina min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautih ilman 'allamahu. Sesungguhnya sebahagian perkara yang akan sapa kepada orang mukmin dari amalan-amalannya dan kebaikan dia hak dia biasa buat atas dunia ba'da mautih, lepas pada mati. Dan ni kita harap lagu tu lepas dah kita mati benda ni akan duk sapa kepada kita gapo? Ilman 'allamahu, ilmu yang orang tu ngajar. Ilmu sujud iaitu Quran. Lepas tu ilmu-ilmu lain dengan berbagai bahasa. Lepas tu wa nasyarahu, dan dia sebar ilmu. Dan sama ada dengan kitab kau dalam gambar YouTube kau ikutlah lautan. Dak. Wa waladan salihan tarakahu, anak soleh yang dia tinggal. Pas ni kita semua ni anak solehah, anak soleh belakang ni. Jadilah kita anak soleh dan anak solehah bagi mak pak kita, hak hidup ataupun hak mati dah. Lepas tu wa mushafan warathahu, dan mushaf Quran yang dia beli, boleh jadi dia beli dah. Lepas tu dia niat wakaf, tulis lalu aku wakaf lillahi ta'ala, tak di masjid ataupun hadiah Quran kepada orang tu besar. Saya dah ingat Ustaz Mei ya Quran sebuah masa di Palah di rumah Ustaz Ya dulu. Ustaz Mei besar kepada saya, Ustaz, hak ni kalau ada ustaz ni, ustaz kena baca penghabis.
Alhamdulillah, saya sanggup baca habis. Ni ayat katanya kita apabila kita nak jadi pahala boleh kepada kita tak? Hadiah Quran. Beli Quran, tengok nampak katanya siapa-siapa kita kasih kepada dia, bismillah, aku hadiah sebagai wakaf lillahi ta'ala, jariah untuk diri aku, wi Quran. Tolong baca dah. Tu. Yang duduk atas mari, dalam mari saja. Ini tak boleh. Apa lagi? Au masjidan banahu, ataupun masjid yang dia bina. Au baitan libni sabil banahu, ataupun umuh dia letak, dia buat untuk orang singgah. Nah, Ibnu Sabil maknanya siapa-siapa nak singgah, tak boleh klik di rumah kau ataupun kena duduk situ sehari dua, ambil. Guna molek, cara molek. Ini cara kita nak tengok dalam sangkum kita lah. Orang buat umuh tengah untuk tempat singgah orang duduk dalam perjalanan ni. Au nahran ajrahu, ataupun sungai yang dia gali. Au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatih, ataupun sedekah yang dia buat tubik. Maknanya dia beri daripada harta benda dia sendiri ketika sihat. Tu ketika kita sihat gagah-gagah, bukan nanti kau nak mati baru nak wasiat. Tak. Wa hayatih, dan ketika dia hidup, yalhaquhu min ba'di mautihi. Semua tu adalah akan jadi pahala siapa kepada dia selepas daripada dia mati. Jadi tak melanjutkan panjang masa lagi tak? Maka sekadar ni lah apa yang boleh saya bagi sikit sebanyak kepada kita. Mudah-mudahan dengan ucapan ni akan menjadi kebaikan untuk diri saya ni sungguh, dan kepada kita semua. Allah Ta'ala akan tambahkan lagi keberkatan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.